masalah yang berhormat Larut harus hadir di Parlimen untuk mendengar jawapan. Ya, ini tidak ada pertentangan. Yang berhormat Kubang Kriam Tun, saya selalu sebut tak boleh. Tapi saya ingin maklumkan bahawa hakikatnya ramai lagi yang mengungut, terutamanya ahli-ahli perniagaan dan ahli korporat dan juga wakil-wakil industri dalam dan luar negara. Kerana ramai yang mengatakan tidak ada dasar ekonomi yang jelas. Mereka bertanya-tanyakan apakah dasar utama yang menjadi tunjang untuk pembangunan ekonomi Malaysia pada hari ini. Belanjawan madani itu bukanlah hala tuju yang sebenarnya kerana tidak mempunyai sasaran keberhasilan yang jelas. Tadi yang berhormat dah bagi contoh masa dasar untuk tidak mengadakan tender terbuka. Tiba-tiba ada pula yang mengatakan fast track. Akhirnya menjadi tender terhad. Ini adalah menjadi sesuatu yang menyebabkan pelaksana sendiri pun confused. Dan ini akan menjejaskan kepercayaan pelabur dalam dan luar negara sebagai contoh. Jadi soalan saya, sampai bilakah kecelaruan yang ditimbulkan ini boleh kita selesaikan supaya kita dapat melihat masa depan negara yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih. Saya tidak fikir ada kekeliruan. Kerana kalau kita kata batalkan projek rundingan terus, kita sebut untuk Tempatan Banjir harus ada langkah percepatan. Dan ini termasuk yang disebut pre-queue dan selected tender. Itu di Parlimen. Masalah yang berhormat Larut harus hadir di Parlimen untuk mendengar jawapan. Ya, ini tidak ada pertentangan. Yang berhormat Kubang Kriam Tun, saya selalu sebut tak boleh rundingan terus, tapi untuk Tempatan Banjir. Kalau kita ikut proses biasa yang kata kecelaru ni, ya, maka kelulusan kontrak Tempatan Banjir hanya dapat dimulakan bulan November Disember. Dan Kelantan, Terengganu, Johor semua kata tak boleh, kena segerakan. Maka kita kata kita adakan fast track, tetapi mesti tender dengan syarat-syarat setelah melalui proses pre-queue. Jadi itu soal yang spesifik soal Tempatan Banjir. Tapi yang merungut dasarnya ada. Kalau dasar kita celaru, pertumbuhan tidak akan dapat mengatasi Indonesia, Vietnam dan China. Kalau dasarnya celaru, tidak mungkin pelaburan datang. Dan untuk penjelasan, pelaburan ini serius sebab sebulan setelah kita ke negara China, Geely datang. Bukan saja launch Proton PX9 90, tetapi juga mencadangkan supaya disegerakan projek Automatic City Tanjung Malim. Rongshan telah berguling. Jadi maknanya ada dasar yang jelas yang mereka ketahui. Begitu juga yang disebut saudara umpamanya tentang rungutan biasa kita dengar. Tapi dan kalau Larut beri pandangan apa yang spesifik, saya boleh terima. Tidak ada, bukan maknanya penyelesaian ini muktaman. Kalau ada rungutan yang munasabah, saya boleh ambil kira dan kita boleh buat penyesuaian yang perlu, kerana yang penting adalah untuk menjana pertumbuhan yang lebih rancak di negara kita. Saya rasa kerana kestabilan politik itu satu yang meyakinkan sehingga pelaburan lebih rancak sekarang daripada dulu. Tapi yang pentingnya bukan sekadar pengumuman atau MOU, tetapi pelaksanaannya. Dan kita lihat umpamanya seperti mana Tesla untuk EV, Amazon Web Services, Rongshan dan Geely itu sebagai permulaan. Dan ATA dan beberapa negara biar pengumumannya sesuai pada ketikanya. Tetapi soal yang dibangkitkan ialah tentang keyakinan. Jadi keyakinan ini bagi saya dengan pertama politik yang stabil, keduanya dasar jelas. Walaupun Larut bangkitkan tadi, tapi saya telah jelaskan bagi pelabur, dia tahu biar tata kelola itu jelas, dasar tentang tarikan kepada pelaburan asing itu jelas, dan dia datang. Jadi saya tidak
fikir ini merupakan satu masalah, seperti mana juga rating Fitch yang juga jelas. Ada kritikan tentang OPR, cuma dalam 6 bulan sekali naik, tapi dalam tahun 2022 semasa yang Muhammad Perdana Menteri 4 kali naik setahun, tak jadi pula isu. Tapi kita naik sekali dia jadi gegak gempita bunyinya. Tapi yang penting yang saya nak katakan di sini, defisit kurang, inflasi turun, kadar pengangguran rendah dan pelaburan bertambah. Dan ini alhamdulillah kejayaan kerajaan perpaduan.